Boleh. Boleh. Dah start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحديث السادس الابتعاد عن الشبهات. Hadis yang keenam daripada kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, menjauhkan diri daripada syubhat. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis masyhur yang selalu kita dengar berkenaan dengan perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma umur mushtabihat. Ini berkaitan dengan perkara syubhat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita baca dia punya terjemah. Min tarjamati Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. An Abi Abdullah An-Nu'man بضم النون الأولى نعمان ابن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة بشير رضي الله عنهما. Karena beliau dan ayah beliau adalah sahabat. ولد النعمان هذا على رأس 14 شهرا من الهجرة. Beliau dilahirkan pada permulaan bulan yang ke-14 daripada hijrah. Maksudnya setelah hijrah Nabi SAW, 14 bulan setelah hijrah Nabi, maka lahirlah Sayyidina Nu'man ibn Bashir. Wa hamalathu ummuhu ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh ibunya pergi bertemu dengan Sayyidina al-Mustafa, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba tamratan famadaghaha thumma wada'aha fi famih. Kemudian Nabi meletakkan tamar di dalam mulut Nabi SAW dan mengunyahnya, kemudian meletakkan tamar tadi ke dalam mulut Sayyidina Nu'man. Sayyidina Nu'man antara yang ditahnik oleh Nabi SAW. Ini antara orang yang ditahnik oleh Sayyidina Rasul. Wa huwa awwalu mauludin wulida lil ansar. Jadi sunnah tahnik ini sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masyarakat kita Melayu makruf dengan perkara ini. Sebahagian Arab lupakan perkara ini. Kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, ketika mana anak-anak Melayu kita yang dapat anak pergi temu dengan Syekh Yusri, maka Syekh akan bagi tahu kepada Arab dalam masjid, tengok orang Melayu yang amalkan sunnah, orang Arab tinggalkan. Tak lakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang Melayu. Sedangkan orang Melayu pula yang buat sunnah ini, iaitu bawa kepada alim, kepada orang soleh untuk ditahnik.
Bila sunnahnya pada hari pertama dilahirkan anak tadi, kalau tidak ada masalah apa, terus ditahlil. Dibawa bertemu dengan alim atau soleh untuk ditahlil. Bukan mesti hari ketujuh. Hari pertama. Yang berlaku kepada Sayyidatina Asma, membawa Sayyidina Abdullah bin Zubair, sebaik dilahirkan terus dibawa kepada Nabi. Dan kata Sayyidatuna Asma, kala pertama yang masuk ke dalam mulut Abdullah bin Zubair adalah air liur Nabi SAW. Bukan air susu dia lagi, air liur Nabi dulu. Wa huwa awwalu mauludin wulida lil Ansar. Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah awal maulud di kalangan Ansar. Maksud di kalangan Ansar yang mula lahir adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Setelah Nabi datang ke Madinah al-Munawwarah. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sinin wa umruhu 8 sinin wa 7 ashhur. Jadi wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 8 tahun 7 bulan. Umur muda kecil lagi. Sayyidina Nu'man bin Bashir termasuk sahabat yang kecil. Pun begitu beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil. Ini hadisnya. وقد تحمل الحديث وهو صغير. Dan beliau mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, wa addahu ba'da bulughih, dan kemudian menyampaikan hadis tadi setelah beliau baligh. Dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu dan Imam Muslim lafaz daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dikatakan tasaddaqa alayya abi bi ba'di malih. Ayahku telah mensedekahkan, menghadiahkan kepadaku harta. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah. Maka ibuku Amrah binti Rawahah berkata, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak reda diberikan harta ini kepada Nu'man bin Bashir sehingga disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi, yani tushhidu anta. Kamu yang bagi tahu kepada Nabi bahawa kamu telah sedekahkan harta ini kepada Nu'man bin Bashir. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Jadi Sayyidina Sayyidina Bashir, ayah kepada Sayyidina Nu'man, pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyaksikan ataupun memberi saksi kepada Nabi bahawa dia telah bersedekah kepada anaknya Nu'man bin Bashir. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadha biwaladika kullihim? Nabi tanya, kamu buat macam ni semua ke kepada anak-anak kamu yang lain? Qala la. Kata beliau, tak, saya tak buat macam tu. Kat dia seorang yang saya buat. Qala ittaqullaha wa'adilu fi awladikum. Kata Nabi SAW, bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah kepada seluruh anak-anak kamu. Wa'adilu fi awladikum. Cuba tengok. Nabi tak sebut dekat seorang. Fa'alta hadha biwaladika kullihim? Kamu buat semua macam tu dekat anak-anak kamu yang lain? Qala la. Qala ittaqullah. Digunakan waw jamaah. Ta'zim. Sama ada ta'zim kepada Sayyidina Bashir ataupun untuk isyarat kepada sahabat yang ada waktu ketika tersebut di dalam majlis. Ittaqullaha wa'adilu fi auladikum. Maksudnya, lakukan adil kepada anak-anak kamu. Jangan kamu buat macam tu. Nanti mereka akan jadi bermusuhan. Disebabkan kerana perbuatan yang kamu lakukan. Faraja'a abi wa radda tilka sadaqah. Maka diambil balik sedekah tadi, dibahagikan balik kepada anak-anaknya yang lain dengan adil. Jadi ini pesan besar kepada keluarga, ayah dan juga keluarga, ibu dan ayah. Jangan pilih kasih dalam bahagian tersebut. Tamam?
Jadi hadis ni diriwayat oleh siapa? Oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Waktu dia kecil lagi. Dan dia ingat betul kisah ni dan kemudian disampaikan ketika dia balik. Wa waliya imarat al-Kufah wa qada'a Dimashq wa Hims. Dan beliau memegang pemerintahan di Kufah dan menjadi qadi di Dimashq dan juga di Hims. Wa kana min akhdhabin nas, dan beliau adalah orang yang sangat petah dalam berkhutbah. Wa min khutabihi, antara hikmah dia apa dia? Karena ditahnik oleh Nabi SAW. Karena beliau akhtabun nas, menjadi orang yang paling khatib, maksudnya yang paling petah. Wa min khutabihi, di antara khutbah beliau, inna lisyaitani masayida wa faquqa. Syaitan ada jala. Masaid maksudnya jala dan juga dia punya perangkap. Faquq maknanya perangkap. Digunakan untuk tangkap burung. Wa inna min masayidihi wa faquqihi al-batara bi ni'amillah. Al-batar bermakna tughyan. Maksudnya orang ini berlebihan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu antara masaid, jala dan juga umpan yang digunakan oleh iblis untuk menjauhkan hamba daripada Allah. Wal faqra bi'ata'illah, berbangga dengan pemberian Allah. Ini pun salah satu daripada umpannya iblis, syaitan. Wal kibra ala ibadillah, takabbur kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Ini pun termasuk umpan iblis dan juga perangkapnya. Wattiba'al hawa fi ghairi zatillah, dan mengikuti hawa nafsu bukan pada yang berkait ataupun bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi zatillah maksudnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan dia pendek tapi sangat padat. Inna lisyaitani masayida wa faquqa wa inna min masayidihi wa faquqihi al-batara bi ni'amillah wal faqra bi 'ata'illah wal kibra 'ala ibadillah wattiba'al hawa fi ghairi dhatillah. Semua dibaca dengan mansub karena dia ataf kepada batara. Nah, wal fakhra ataf kepada batar, wal kibra ataf kepada batar, wattiba'al hawa ataf kepada batar. Ana batar, yang Arab dia apa dia? Arab dia apa dia? Zahid. Isim inna. Wa inna min masayidihi wa faquqihi al-batara. Wa innal batara bi ni'amillah min masayidihi wa faquqihi. Al-batar jadi isim inna. Dan wal faqra wal kibra wattiba'al hawa tadi semua ataf kepada batar. Sikit lagi. Ayat lah ayat. Ayat panah. Ruwiya lahu 100 hadithin wa 14 hadithan. Diriwayatkan daripada beliau 100 hadis, 114 hadis. Wa qutila ghilatan ay bihilah sanata 40 aw 50 aw 60 wa 60. Beliau dibunuh dengan hilah. Ya, beliau dibunuh dengan hilah dalam peperangan ni, dalam apa ni, dia dibunuh syahid. Pada tahun 4 ataupun 5 ataupun 66. Sama ada 64, 65 ataupun 66 Hijriah. Walahu 64 sanah. Dan waktu itu umurnya 64 tahun. Tamam? Umurnya 64 tahun. Wa kana qatluhu misdaqan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummihi hina talabat minhu an yad'uwa lahu bi kathrati malihi wa waladihi. Ama tardayna an ya'isha hamidan wa yaqtula shahidan
wa yadkhulal jannata. Ini ibunya Sayyidatuna Amrah bintu Rawahah. Beliau adalah saudari kepada Abdullah bin Rawahah. Dan beliau isteri kepada Bashir ibnu Sa'ad al-Ansari. Dan beliau ibu kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Tengok dia punya hubungan keluarga dia. Beliau saudara kepada Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi. Suaminya Bashir ibn Sa'ad al-Ansari, sahabat Nabi. Anaknya Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Jadi bila beliau lahir, Sayyidina Nu'man bin Bashir lahir, dia datang bawa Sayyidina Nu'man dan kemudian minta Nabi doakan. Apa dia kata? Faqalat ya Rasulullah, ud'u Allah an yukthira malahu wa waladah. Ya Allah, doakan anak saya ni bagi banyak harta dan juga anak dia. Dia doa, minta doa bagi banyak harta dan juga bagi ramai anak dia. Maka Sayyidina Rasul kata, ama tardayna an ya'isha hamida. Kamu tak redakah? Kamu redakah kalau dia hidup dalam keadaan yang mulia, wa yaqtula syahidan, dan dia terbunuh syahid, wa yadkhulal jannata, dan kemudian dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah maklumkan, kata Sayyidina Nu'man akan terbunuh syahid. Awal Nabi duduk kat Nabi, Nabi tahu dah, kata dia akan mati syahid nanti. Amin. Tamam. Dan dia mati dibunuh. Sayyidina Nu'man. Syukur. Qala nafa'ana Allah ta'ala bihi. Moga Allah memberikan kita manfaat dengan beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun. Kata Sayyidina Nu'man ibn Bashir, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, ay zahirun muttadihun la yakhfa hilluhu. Maknanya yang halal ini jelas, tidak tersembunyi lagi kehalalannya. Itu maksudnya. Maksud benda yang halal jelas. Wa huwa 'inda Syafi'i wa Malikun wa huwa 'inda Syafi'i wa Malikin ma lam yarid dalilun bitahrimi. Sesuatu yang tidak ada dalil mengharamkannya, maka ianya halal. Bi an warada dalilun bihallihi aw lam yarid dalilun la bihallihi wala bihurmatihi. Tamam? Jadi apa makna zahirun muttadihun la yakhfa alaihi hilluhu? Imam Syafi'i dengan Imam Malik kata, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun ada dalil yang menghalalkan, atau tidak ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkan, nah, maka dia halal. Faham? Tamam? Kasyurbil qahwati wad dukhan. Seperti minum kopi dan juga sap rokok. Ni kasyurbil qahwati wad dukhan. Sebab tu kata Imam Jurdani dalam kitab ni disebut awal lagi, dia kata syurbid dukhan makruh. Sebab tu muhaqqiq tulis pula di bawah, lakin lamma sabata dararuh dakhala tahta qa'idatin la darara wa la dirar. Tapi bila dah masuk, dah sabit tentang mudaratnya rokok, maka dia termasuk dalam kaedah la darara wa la dirar. Tidak boleh untuk kita mudaratkan diri kita dan orang lain. Tamam? Jadi faham di sini, apa dia halal yang tidak ada dalil haram, apa dia halal yang ada dalil halal, atau tidak disebut dalil haram dan halal. Lepas tu dalam bab makanan, kalau hadis ni digunakan dalam bab makanan, binatang contohnya. Binatang, macam mana kita nak tahu kata binatang ni halal ke tidak halal? Yang pertama, tengok Arab makan ke tidak makan. Binatang ni Arab makan ke tidak makan. Arab mana pula? Arab khilaf pula ulama. Maksudnya Arab yang bertamadun. Sebagian ulama kata Arab Quraisy dipanggil. Arab Quraisy. Jadi bila mereka mengatakan boleh dimakan, maka boleh makan binatang tadi. Baik, kalau binatang tadi tak ada di negara Arab, tunjuk kepada mereka. Boleh makan, tak boleh makan. Mereka kata boleh makan, boleh. Kalau benar tak boleh makan, yang mereka tak makan, tidak boleh makan.
Tidak boleh makan. Dan insya-Allah kita baca kitab nanti bab haiwan tu, kita akan tengok kaedah penting berkenaan dengan haiwan. Binatang apa boleh makan, binatang apa tak boleh makan. Dan padanya ilmu yang sangat penting kepada kehidupan kita. Kerana apa? Kerana ia berkait dengan makanan kita. Berkait dengan makan. Jadi, yang tidak ada dalil halal dan tidak ada dalil haram, maka ianya halal. Kasyurbil qahwah wad dukhan. Kata Syekh di sinilah dalam waqi' waktu ni lah. Seperti minum kopi dengan isap rokok. Minum kopi zaman zaman dulu pernah berlaku polemik besar berkenaan dengan kopi. Kerana qahwah adalah salah satu nama Arab. Qahwah salah satu nama bagi al-khamr. Kerana itu berlaku khilaf besar di kalangan ulama pada waktu tersebut. Saya ada tulis dalam Facebook dulu berkenaan dengan sejarah perdebatan ulama tentang kopi. Sampai berlaku perang di Azhar satu ketika dulu, sampai berlaku pembunuhan di antara Qahwaji, pencinta kopi, dengan Syekh Al-Azhar pada ketika tersebut dengan pengikutnya. Syekh apa tu? Lupa nama. Saya tengok balik. Ya. Tak ada. Saya tulis sikit je. Tulis kat mana? Tak pasal kopi pasal dalam Facebook tulis. Tak ingat lah. Saya tulis kat mana tak ingat lah. Tapi berlaku debat besar lah di antara para ulama tentang masalah kopi. Dan waktu tu sebahagian ulama mengkafirkan masyayikh yang menghalalkan kopi. Karena kata mereka kopi, katanya ulama Azhar pun berlaku dua kelompok pada waktu tersebut dalam masalah kopi. Sebahagian kata halal, sebahagian lagi kata haram. Para ulama Hadramut pada ketika tersebut mengatakan haram. Dan ada seorang alim Hadrami, dia nak tengok masalah kopi ni, bunyi tu, kan dia punya kopi yang orang panggil biji kopi tu, lepas diproses, bawa mai ke Yaman, dan kemudian dia nak test tengok macam mana masalah kopi ni. Kerana ceritanya dibagi kepada anak murid dia 2-3 orang. Dia pun buka minum. Dia letak dalam Mekah. Kemudian letak dalam bilik. Dia suruh anak murid ni duduk dalam bilik tu. Dia kunci bilik. Itu dia habaq kata kalau nak minum ambil air tu. Jadi anak murid pun duduk dalam bilik tu. Bilik pula maktabah. 4 kitab semua. Malam tu dia pun buka minum kopi tu. Air tu. Dia tak tahu air apa. Lepas minum. Selesailah. Esok pagi waktu kelas. Dilihat anak-anak murid ni yang duduk semalam ni jawab semua soalan yang dia tanya. Bila dia mengajar, semua jawab soalan. Semua istihdar. Tanya, kamu buat apa semalam? Dia kata, kami minum hak tok guru suruh tu. Tak boleh tidur sampai semalam. Daripada semalam tak boleh tidur. Kat minum ke benda tu. Terus dia kata, kalau macam tu bukan haram, wajib minum kopi. Karena dengan minum kopi akan jadi nasyak, akan jadi kuat untuk mengaji. Ada orang minum kopi gelas-gelas pun tidur sebab tu juga. Ada orang yang dia kata kalau dia minum kopi tak lepas api. Fifi minum kopi tak tidur malam. Kalau ustaz minum pilah kopi macam mana pun tak tidur juga. Naik kereta dia kata kalau minum kopi insya-Allah segak sikit. Segak waktu minum lah. Naik start kereta balik ngantuk balik. Psikologi. Tapi kopi memang dia ada bahan yang kadang boleh untuk menyebabkan ada. Ni dia. Qahwa bunni. Ni ada Ustaz sebut.
Panjang cerita dia. Ini cerita berkenaan dengan Qahwah Bunni dan Al-Azhar Al-Sharif. Kalau kopi bunni ni, Al-Imam Majduddin Fairuz Abadi rahimahullah, dia cerita dalam kitab dia tentang nama-nama arak. Dalam kitabnya Al-Jalisul Anis fi Asma'i Al-Qandaris. Dalam ni ada 1000 nama arak. Dan kemudian sebut pula bait syair yang menyebutkan nama-nama tadi. 1000 nama arak. Arak ni, punya Arab ni minat dengan arak zaman dulu. Maka dia letakkan nama yang banyak pada arak. Imam Majduddin Fairuz Abadi, pengarang kamus, tulis kitab pula berkenaan masalah tu. Tulis Jalisul Anis fi Asma'i Al-Qandaris. Itu salah satu nama arak, Qandaris. Jadi antara nama arak dia Qahwah. Kenapa dipanggil Qahwah ni Qahwah? Qahwah ni maksudnya taqha 'anil ta'ami wasyara'. yakni yang menghalang selera seorang tadi pada makan dan minum. Jadi kopi bunni ini jadi perbahasan panjang di kalangan ulama, dan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullah pernah mengharamkan minum kopi bunni. Dan sehinggalah para penuntut ilmu di Al-Azhar pada ketika itu minta agar Syekhul Islam Ibnu Hajar tengok balik fatwa dia, kerana dia mengharamkan. Di satu hari dihidangkan qahwah bunni dalam majlis Sayyidina Al-Imam Zakaria Ansari Syekhul Islam. Jadi bau wangi merbak, semerbak harum bau qahwah. Qahwah kan wangi. Dalam majlis tadi, dan yang minum tidaklah berlaku mabuk, malah semakin cergas dan kemudian semakin semangat dalam majlis ilmu. Maka Syekhul Islam Zakaria Ansari terus keluarkan fatwa harus minum kopi. Dia pun nak suruh dia buat keluar fatwa. Haji. Bila disuruh dia keluar, Syekhul Islam Zakaria Ansari keluarkan fatwa, Syekh tak kata apa lah, Imam Zakaria Ansari tak kata apa. Maka anak murid dia sebahagian buat kopi dalam majlis, kemudian tulis jamu dalam majlis. Bau harum kopi tadi, wangi, kemudian bagi minum, tengok-tengok tak ada mabuk pun, malah semakin semangat dengan mengaji. Tulis Syekhul Islam Zakaria Ansari keluarkan fatwa halal minum kopi, harus minum kopi. Imam Ibnu Hajar dan Imam Syamsuddin Ramli menguatkan pandangan keharusan minum minum qahwah. Minum qahwah ni seperti yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Qadi Ahmad bin Umar Al-Muzajjad rahimahullah, pengarang kitab Al-Ubab. Dan pernah dikafirkan Imam Ibnu Hajar oleh sebahagian ulama di Hadramaut kerana Imam Ibnu Hajar mengharuskan qahwah. Ulama Hadramaut sebahagiannya mengkafirkan Imam Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar mengharuskan arak. Tak, bukan haruskan arak, mengharuskan qahwah. Qahwah dengan makna kopi itu, bunyi itu. Pada tahun 1572 Masihi, sekali lagi berlaku masalah perdebatan berkenaan dengan qahwah. Ini berlaku di antara siapa? Di antara Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Ahmad As-Sambati Asy-Syafi'i, Syekhul Azhar Al-Syarif. Syekhul Azhar pada ketika tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengharamkan qahwah. Dia mengharamkan qahwah, dan ini dipersetujui oleh sebahagian ulama seperti Al-Imam Syihabuddin Al-Abtawi dan Al-Imam Al-Qutub Ibnu Sultan Al-Azim rahimahullah. Dan ini disebut oleh Syekh Kiai Ihsan Jampes dalam kitabnya Tazkiratul Ikhwan fi Bayani Hukmi Syurbil Qahwah wad Dukhan. Kiai Ihsan Jampes ada karang kitab kenaan dengan hukum minum kopi dan isap rokok. Kerana apa? Kerana dia minum kopi dan dia isap rokok. Dia isap rokok. Kiai Ihsan Jampes, alim kabir, wali. Jadi perbahasan tentang masalah ni berlaku panjang sampai berlaku rusuhan di Mesir, masalah isu kopi ni, dan berlaku pembunuhan peniaga kedai kopi, Qahwaji dibunuh. Dan rusuhan ni dibuat sampai dikepung Syekh Ahmad Sambati dalam Masjid Azhar bersama dalam di sebuah masjid, bukan di Masjid Azhar, di sebuah masjid di Qahirah. Maka sebagai meraihkan kesedihan, meraihkan kesedihan, tak boleh pergi meraihkan, bagi berkabung dengan kesedihan teman mereka mati,
dan mereka kepung masjid tadi, Syekh Ahmad Sambati tak boleh keluar dengan pengikut-pengikut Syekh Ahmad Sambati rahimahullah. Maka mereka bancuh kopi. Khawwaji ni bancuh kopi tapi tak buh gula. Dia panggil kopi sadah, dia panggil. Saya ada karang syair berkenaan dengan kopi, nama-nama kopi. Ada kopi sadah dipanggil, ada kopi mano, ada kopi apa ni. Saya beritahu semua ni kan? Ada beritahu tak? Tak ada beritahu, no? Ada beritahu. Tak beritahu. Entah tak main ke? Main lah. Dia ni. Jadi dijamu kopi tanpa gula. Ya. Jadi sebab tu sampai sekarang di Mesir, kalau majlis kematian, mereka akan jamu kopi tak ada gula. Sebagai mengingati peristiwa ni. Tamam? Dan sampailah Sultan Turki pada ketika tersebut melantik mufti baru bagi kerajaan Mesir untuk keluarkan fatwa baru bagi keharusan minum qahwah. Barulah harus minum qahwah. Qahwah ni bukan benda kecil. Kita nampak kopi di kedai kopi. Di Starbucks, di kedai apa ni, panggil apa? Kedai apa di Mesir? Di bean, coffee bean. Kalau di Mesir macam-macam kedai. Zalak, kedai apa ni, Al-Fishawi. Ini kedai-kedai besar di Mesir yang terkenal lama ni, umur dah 100 tahun lebih, kat 200 tahun. Kedai-kedai kopi tu. Maksudnya Starbucks tak ada lagi, mereka dah bak-bak dah kan. Dan Masya Allah, tabarakallah. Saya pergi minum semua kedai-kedai tu. Dan kemudian disebabkan kerana gembira dengan berita kerajaan Turki Uthmaniyah lantik mufti baru untuk mengharuskan kopi, maka Khawwaji di Mesir pada ketika tersebut menamakan kopi maneh dengan nama Qahwah Turki. Qahwah Turki nama dia khas untuk apa? Karena bergembira dengan fatwa baru. Fatwa kopi adalah harus. Ini sejarah kopi yang kita kena tahu lah tentang masalah tersebut. Saya ada karang banyak syair berkenaan kopi, sejarah kopi, jenis kopi, faedah kopi. Ada saya buat syair faedah kopi pun ada. Cari tak apa ni? Mana ni dah saya sebut pasal kopi kan? Contoh pasal kopi ni. Saya cari sejarah kopi. Fifi tolong cari apa ni, faedah kopi. Ada? Sejarah kopi dah? Yang tak kuat? Ini nama-nama kopi. Kalau kita pergi ke Mesir, sebut nama-nama kopi ni, insya-Allah kita tahu berapa sukatan gula yang kita nak. Dia ada sukatan gula dia. Mari teman dengar ini kisah kopi. Istilah yang sering diguna Khawwaji. Ini saya guna dalam urjuzah, dalam bait Bahar Rajas. Mustaf'ilun. Jika kamu tahu istilah begini, tidak wajib, tapi kamu kan dipuji. Tak wajib pun tahu. Tapi kalau tahu, ada Misri. Kalau pergi ke Mesir, kita sebut jadi anta Misri. Dia kalau Arab Mesir kata kita Misri, maksudnya ada mi'ah bimi'ah. Maksudnya insya-Allah duduk di Mesir lama. Jika kamu ingin kopi tanpa gula, sadah gelarnya bukan untuk pemula. Kalau nak kopi tak ada gula, sebut sadah. Izin sadah. Sadah faham tu ni kopi tak ada gula. Dan ni bukan untuk pemula. Beginner tak akan minum kopi tak ada gula. Yang ni untuk yang dah profesional. Ni orang yang dah pro dah baru boleh minum kopi tak ada gula. Ada orang tak boleh minum. Sebab apa? Sebab pro dia tak akan minum kopi ada gula. Sebab apa? Sebab yang dia nak kopi tu bukan gula. Sebab tu pencinta kopi, dia nak rasa kopi tu, bukan nak rasa gula. Lepas tu kalau kopi campur pula dengan susu, lagi hilang kopi. Sebab itu bukan kopi tu. Itu bid'ah. Sadah gelarnya bukan untuk pemula.
Yang kedua, ar-rihah pula gelaran yang kedua, kopinya lebih dari ditambah gula. Kalau ar-rihah, ni ada istilah ar-rihah. Ar-rihah. Ar-rihah maksudnya kopi dia lebih pada gula. Jadi kalau kopi 2 camca, gula 1 camca. Itu dipanggil ar-rihah. Kalau tadi sadah kosong kosong. Kosong kosong pada 2 kosong. Nah, 2 kosong. Kopi 2 camca, gula kosong. Kalau ar-rihah, kopi 2, gula 1. Ya, faham? Kalau kopi dan gulanya cukup rasa, digelar mazbut oleh para pencinta. Tapi kalau gula dengan kopinya cukup rasa, digelar mazbut. Jadi kalau pergi ke Mesir, aizin qahwah mazbut. Qahwah mazbut. Ni pencinta kopi ada gula. Dan ada susu. Ustaz Soleh. Laisa qahwaji. Ni bukan. Kalau mazbut, 2-2. Maksudnya cukup-cukup rasa. Faham? Cukup-cukup rasa. Dia panggil mazbut. Aizin qahwah mazbut. Kalau kita pilih aizin qahwah. Dia nak qahwah kita kata nak apa dia? Sadah. Atau ar-rihah. Atau mazbut. Mazbut. Mazbut maksudnya 2-2. Tamam? Mano pula gulanya lebih sedikit, dari mazbut dah mencubakan berjangkit. Mano pula dipanggil mano satu lagi. Yang keempat peringkatnya bagi mano. Aizin qahwah mano. Qahwah mano maksudnya gula dia lebih sikit daripada kopi. Tamam? Jika kamu jenis suka gula lebih, ziyadah gelaran yang telah dipilih. Kalau nak gula lebih, kalau lebih sedikit contohnya 2.5. 2,5 sikit je. Ataupun 2 sikit je. Lebih sikit daripada mazbut. Itu dipanggil mano. Mano peringkat kelima. Kemudian peringkat yang keenam dipanggil ziyadah. Ziyadah, kopi 2, gula 3. Dipanggil ziyadah. Tamam? Ada ziyadah. Gelaran kepada yang terlalu manis, saryaqusi jika amal kencing manis. Yang keenam dipanggil saryaqusi. Atau saryausi. Kalau kata pergi ke Mesir, kalau kita nak minum kopi, dia ni memang suka manis. Dia punya nisbah dia, kopi 2, gula 4. Ini kalau amal selalu, eloklah kencing manis. Kalau pergi ke kedai, dia akan sebut apa? Aizin qahwah atau ahwah saryausi. Saryausi manis gila ni. Kenapa? Kerana orang saryausi, mereka ni tempat buat asal iswit. Mereka tempat keluarkan asal iswit banyak. Apa dia? Gula apa? Gula apa warna asal iswit dia panggil? Gula apa je? Dia lebih kurang macam kita punya di sini gula gerek lah. Macam gula gerek. Gula gerek. Di Johor ni banyak kuranglah maklumat ni. Maklumat pada Johor panggil apa? Gula dia macam gula merah tu. Gula Melaka. Gula Melaka. Gula Melaka. Gula merah boleh kan? Gula merah. Kami di Kedah panggil gula gerek. Gula basikan, tak ada orang dah panggil tu. Kita jangan nak buat bidah. Jika kamu ingin tahu sukatannya, duduk denganku akan aku cerita. Saya dah cerita dah tadi. Ni kalau baca syair ni saja, saya tak cerita, dia pun tak tahu berapa dia punya sukatan. Dia kena syarah, baru tahu berapa sukatannya. Baik. Yang kedua, Allah. Ini ada password. Ini faedah kopi pula. Ini pun bahan rajah juga. Dengarlah saudara faedahnya kopi. Ada 5, ambil faham takkan rugi. Yang pertama, tambah kecerdasan akal. Jika minum pasti tidak akan menyesal. Itu yang pertama, tambah kecerdasan akal. Baik untuk para guru dan penyair. Jika kena sakit kuning jangan hampir. Kalau orang kena sakit kuning jangan minum kopi. Dan dia baik untuk guru dan penyair. Penyair-penyair suka minum kopi.
Karena dia akan main idea. Itu Najib Mahfuz, pengarang-pengarang banyak duduk di kedai kopi. Di kedai kopi Fishawi itu di Mesir. Dia akan duduk kat dia, ada gambar dia dekat kedai. Duduk pegang buku, tulis kitab. Najib Mahfuz. Ada kitab dia tulis tajuk kita Khianat. Yang kedua, faedahnya tahan kantuk. Ada juga setelahnya tetap sengguk. Saya lah tu. Faedah kedua dia itu dia tahan kantuk. Kantuk dia mengantuk. Ada juga setelahnya tetap sengguk. Ada orang yang minum kopi pun sengguk juga. Antaranya yang menulis ni lah. Juga baik untuk penghadaman perut. Ini faedah ketiga yang disebut. Yang ketiga faedahnya baik untuk penghadaman. Balgham atau kahak juga dibersihkan. Penuntut ilmu hendaklah mengamalkan. Dan kopi juga boleh menghilangkan balgham dan kahak. Menenangkan jiwa, faedah kelima. Cubalah pasti kamu kan terkesima. Faedah yang kelima apa dia? Menenangkan jiwa. Minum kopi ni dia boleh menenangkan jiwa. InsyaAllah nanti keluar kitab kopi ini. Faedah kopi. Wa an Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah kata apa? Tentang halal. Annahu ma warada dalilun bihallihi. Imam Abu Hanifah kata halal mesti ada dalil menghalalkannya. Maksudnya dalil kata dia halal. Fa huwa akhassu mimma qablahu li khurujil maskuti anhu. Maka di sisi Imam Abu Hanifah dia lebih khusus daripada pandangan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Karena apa? Karena di sisi Imam Abu Hanifah al-maskut anhu, yang tidak disebutkan halal ataupun haram, maskut maksudnya tak disebutkan halal ataupun haram, fahuwa haramun indahu. Maka dia haram di sisi Imam Abu Hanifah. Lakin as-sahihu fi madhhabih muwafaqatu ma qalahu Syafi'i wa Malik wa huwa al-hil. Tapi yang sahih di sisi mazhab al-Imam Abu Hanifah muwafaqah dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik bahawa ianya halal, iaitu apa dia? Al-maskut anhu halal. Dalam mazhabnya. Tapi Imam Abu Hanifah sendiri berpandangan haram. Beza antara pandangan Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah maksudnya tergabung daripada fuqaha Hanafiyah. Mereka kata sama seperti pandangan Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Tamam. Wa'lam ahkamu akhdhi asy-syai' wal istila'u 'alayh. Wa'lam anna akhdha asy-syai' wal istila' wal istila'a 'alayhi imma an yakuna bighairi ikhtiyar wa imma an yakuna bi ikhtiyar. Jadi mengambil sesuatu ada dua keadaan. Sama ada dengan ikhtiar ataupun dengan tidak ikhtiar. Falladhi bighairi ikhtiyar kal irth. Jadi kita boleh mengambil sesuatu tadi dengan tidak ikhtiar, contohnya seperti warisan. Ini bukan ikhtiar. Walladhi bi ikhtiyar imma an yakuna min ghairi malik wa imma an yakuna min malikin. Manakala yang pada sudut ikhtiar pula, kita boleh pilih. Imma ayyakuna min ghairi malikin, sama ada perkara tadi bukan ada pemiliknya ataupun perkara tadi ada pemiliknya. Wa imma ayyakuna min malikin. Falladhi min ghairi malik. Tamam? Yang benda yang tidak ada pemilik pula kal asya' al mubahah allati lam yasbiq 'alaiha milkun. Seperti perkara harus yang tidak ada pemiliknya, kathimaril jibal wal barari wa hashishiha. Seperti pokok-pokok di bukit, buah-buah di bukit. Buah-buah dalam bukit, buah-buah dekat kawasan padang pasir, dan juga tumbuh-tumbuhan dalam tu boleh tak kita ambil? Atau min ghairi malik, ni tak ada dia punya pemilik dia, tuan dia tak ada. Ini mubah. Walladhi yakunu min malikin, manakala yang ada pemilik pula imma an yuqadha kurhan wa imma an yuqadha bit taradi. Yang ada pemilik pula sama ada diambil dengan cara paksaan ataupun diambil dengan cara redha. Wal ma'khudhu kurhan kal ghanaimi waz zakawat. Seperti ghanimah dan juga zakat. Ini diambil secara paksa. Memang mau tak mau kena bawa keluar, dan kita ada pemilik dan kita kena keluarkan. Diambil, mesti diambil. Wan nafaqatil wajibati minal mumtani'ina 'anid daf'iha. Dan juga nafaqah wajibah, nafkah yang wajib
daripada orang yang menghalang dirinya daripada mengeluarkan nafkah tersebut, maka dipaksa untuk dia keluarkan oleh pihak pemerintah. Contoh. Wal ma'khudhu bit taradi imma an yuqadha bi'iwadin. Manakala yang diambil dengan redha pula, sama ada diambil dengan cara iwad. Iwad seperti apa? Tukar barang. Kal bai'i was sadaqi. Seperti kita jual beli dan juga sedekah. Wa imma bi ghairi iwadin, ataupun tanpa iwad, maksudnya tak pergi dengan, bukan dengan harga. Kal hibati was sadaqah. Nah, seperti mana kita sodak di atas ni bukan sedekah. Nah. Sodak di sini dengan makna pemberian dengan iwad, maksudnya. Kita bagi tapi dengan adanya imbal balik, dengan harga. Manakala di sini hibah dengan sedekah, iaitu bila iwad, maksudnya tanpa ada harga. Kita bagi hadiah tanpa minta balasan balik. Sedekah pun sama juga, bagi tanpa minta balasan balik. Yang itu dibagi dengan apa? Diambil dengan taradi. Wa jami'u hadhihi al-asya'i halalun idza ru'iya fi tahsiliha syurutus syar'i al-madhkurati fi kutubil fiqh. Semua perkara ini adalah halal kalau kata diraikan syarat untuk mengambilnya tadi mengikut apa yang telah diputuskan di dalam kitab fikah. Tamam? Jadi Syekh sebut di sini apa dia ni, faedah lah ni. Faedah benda yang diambil. Ada yang diambil yang memiliki tuan, ada yang tidak ada tuan. Yang tak ada tuan, macam mana bahasan dah. Yang ada tuan pula, macam mana perbahasan dia. Yang ada tuan, ada bahagi dua pula. Ada yang diambil dengan cara paksa, ada yang diambil dengan cara taradi. Ambil dengan cara paksa, bagaimana bentuk dia. Ada yang mengambil dengan cara taradi, dengan mana bentuk dia. Tak ada papan putih. Kalau ada papan putih, kita lukis. Tapi boleh nampak kot bahasan. Dan kesemua benda ni, dihukumkan halal. Jami' hadhil asya' ni, halal hukumnya kalau diraikan cara pengambilannya tadi mengikut syarat yang telah diputuskan oleh syarak berdasarkan bahasannya di dalam kitab-kitab fiqh. Wa innal harama bayyinun. Tengok. Manakala yang haram pula bayyin, jelas. Ai zahirun ghairu khafi. Haram, benda yang haram ni jelas, iaitu zahir, tidak tersembunyi. Wa huwa ma muni'a min ta'atihi dalilun ala mazhab Syafi'i wa Malik. Iaitu yang dihalang atau yang dilarang daripada mengambilnya berdasarkan dalil, berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fa huwa ma nassallahu aw rasuluhu aw ajma'a al-muslimuna ala tahrimi. Syarat dia mesti ada nas daripada Al-Quran, daripada hadis, dan ijma' muslimin, ijma' ulama. Maksudnya kata benda tu haram, barulah dikira haram. Maksud dalam mazhab kita Syafi'i dan mazhab Imam Malik, perkara haram mesti diputuskan oleh syarak. Dan juga dengan ijma'. Wa an Abi Hanifah, manakala Imam Abu Hanifah mengatakan ma lam yarid dalilun bihalli. Mana-mana yang tidak ada dalil dengan halalnya perkara tersebut, maka ianya haram. Itu dia. Imam Abu Hanifah lebih umum pengharamannya. Fa huwa a'ammu mimma qablah. Sebab tu bila kita sebut dalam kaedah dalam mazhab kita Syafi'i, apa dia? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Manakala Imam Abu Hanifah, apa dia? Al-aslu fil asya' at-tahrim. Asal pada asya' at-tahrim. Sebagaimana tidak datang dalil yang menghalalkan dia. Manakala mazhab kita Syafi'i, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi satu perkara tadi adalah harus, malam ya'ti dalil bi tahrimih. Jadi tidak datang dalil mengharamkan perkara tersebut. Faham? Jadi ini beza antara mazhab kita dengan mazhab al-Imam Abu Hanifah. Ala kulli hal, itu pandangan Imam Abu Hanifah. Pandangan mazhab Imam Abu Hanifah pula lain. Mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi lain daripada pandangan Imam Abu Hanifah sendiri. Karena Imam Abu Hanifah syai', mazhab dia syai' akhar. Kena bezakan. Lidukhulil maskuti anhu. Karena termasuk dalamnya perkara yang didiamkan, tidak disebutkan dalilnya. Wasahihu fi mazhabi, manakala yang sahih dalam mazhabnya. Bila sebut sahih, tahu kata ni ada khilaf. Nah, dan khilafnya muqabil bagi sahih adalah dhaif. Manakala sahih ni kuat. Faham? Kalau kata asah, khilafnya kuat. Muqabil asah pun kuat. Tapi yang lebih kuat asah. Nah, tapi kalau sahih, muqabil sahih. Dia panggil muqabil sahih, bukan panggil dhaif.
Muqabil sahih. Muqabil asah. Salah kalau kita kata al-asah lawannya adalah sahih. Sahih lawannya adalah dhaif. Tak. Kalau gitu sahih lawannya asah. Kalau sahih lawannya asah lawannya sahih. Sahih takkan lawannya dhaif. Sahih lawannya asah. Tak. Al-asah lawannya muqabil asah. Sahih lawannya muqabil sahih. Wa huwa dhaif. Muqabil sahih tadi dhaif. Faham Hafiz? Syekh Hafiz, faham? Angguk. Wasahihu fi madhhabihi annahu ma dalla ad-dalil ala hurmatihi wal man'i minhu. Fahuwa muwafiqun li madhhabi Syafi'i wa Malik. Tamam? Jadi dia muwafaqah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, muwafaqah dengan mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik radhiyallahu anhu. Tamam. Summa in mana'a asy-syari'u minhu imma li mafsadatin fihi zahirah kal muskirati au qafiyatin kazina. Kemudian yang dilarang oleh syarak sama ada perkara tadi ada mafsadah padanya, di mafsadatin fihi zahirah, perkara tadi ada mafsadah, ada keburukannya, sama ada keburukan tadi jelas seperti muskirat, au qafiyah kazina, ataupun mudarat dia tadi qafi, tersembunyi. Seperti zina, karena zina mudaratnya pada apa? Pada nasl, pada keturunan. Wa imma li madarratin fihi zahirah au qafiyah. Kasummiyat seperti benda yang beracun karena dia mudarat yang zahir, au qafiyah kalahmin ma la yu'kal wa muzakka al-mahbus. Seperti daging yang tidak boleh dimakan. Mahbus adalah muzakkal majus. Dan juga seperti yang disembelih oleh majusi. Majusi penyembah api sembelih binatang, boleh makan tak binatang tadi? Tak boleh makan. Baik, apa sebab tak boleh makan? Putih urat merih sama macam tu juga. Lima darratin qafiyah, karena dia qafi. Yang kita tak zahir nampak benda tersebut, tapi qafi, karena dia tak bersambung. Karena tidak disebut nama Allah. Wa imma liqalalin fi tahsilih. Ini hadis ni memang hadis fiqh betul ni. Maksud ni kalau faham hadis ni elok-elok, insya-Allah khair dalam masalah halal dan haram. Tapi bukan hak ni sajalah. Kena buka kitab fiqh lah. Daripada hadis ni lah dibahas kitab fiqh. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun tu. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa imma liqalalin fi tahsilih kal ma'qudh bil ghasbi aw sariqah aw al 'aqd al fasid aw al mu'atah wa hiya an yataradaya bi ghairi sighatin syar'iyyah wa hiya muharramatun fil haqiri wa ghairihi. Ataupun kerana khalal, berlaku kerosakan ataupun kepincangan pada menghasilkan, mendapatkan perkara tersebut. Contoh seperti barang yang diambil dengan cara maksub, dengan cara rampasan ataupun dengan curi, ini berlaku khalal. Cara mengambil tadi tak kena, ataupun ni aqdil fasid, kerana akadnya fasid, ataupun mu'atah. Mu'atah pada bai'ul mu'atah ni haram dalam mazhab kita Syafi'i, iaitu beli jual beli tanpa ada akad ijab qabul. Dia panggil bai'ul mu'atah. Ini muharramah fil haqir wa ghairi, pada perkara kecil ataupun perkara yang besar pun semuanya haram. Wa qila yan'aqidul bai'u biha fi kulli ma ya'udduhu an-nasu biha bai'an. Wa qila fil muhaqqarati faqat ka raghifi 'aishin wa nahwi. Sebahagian ulama kata bai'ul mu'atah ini diterima, boleh dipakai pada benda yang yu'adduhu an-nasu biha bai'an, yang dianggap kata ni jual beli. Jadi bukan orang kata, ada orang katakan, dia kata bai'ul mu'atah ni kan haram dalam mazhab Syafi'i. Habis tu kalau pergi ke Sabah Sarawak, dia kata jual kadang-kadang barang tepi jalan, tak ada peniaga pun, tak duit je dalam tu. Sebahagian tempat gitu kan. Tu lah kita beli vending machine, buah ayak, buah ni, mana ada mesin tu disebut saya beli, saya jual. Kita pun saya beli, baru turun dia punya ayak tu. Tak? Kita pergi bubuh minyak, bayar, tak ada pun saya beli minyak. Kawan hak yang jual tu pula, yang buah minyak tu saya jual minyak. Tak ada pun. Buah tu bayar duit. Lagi sekarang lagi pakai kad ni. Mana ada jual beli ni.
Dia kata ni bukan mazhab Syafi'i. Kita bukan ikut mazhab Syafi'i semua. Ni ada cik oi. Ni ada dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ya qila yanaqidul bai' biha fi kulli ma yu'adduhu an-nasu biha bai'a. Yang dianggap sebagai jual beli dan tu mu'tad di kalangan manusia pada waktu tersebut, dan tu dikira bai'un mu'athah dan apa ni? Yanaqid. Diterima. Nah. Sebahagian lagi kata fil muhaqqarati faqat, karaghifi 'aishin. Karaghifi 'aish. Seperti roti 'aish, kalau pergi beli tak ada ijab qabul pun tak ada masalah lah. Tapi kalau kata beli kereta, beli rumah, tak ada ijab qabul, tak ada surat perjanjian, lingkup nanti. Nah, tapi kalau beli roti sekeping dua, nah, dalam mazhab kita kata fil muhaqqarat, benda tu dimaafkan. Walaupun baik mu'athah, kita pergi bagi duit, tokek kedai tak kata apa pun, kita pun tak kata apa beli, dia pun tak kata jual, halal makan, halal ikut dalam sebahagian pandangan dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi pandangan yang kuat disebut kata apa? Muharramah fil haqiri wa ghairihi. Baik mu'athah. Hatta pada benda kecil sekalipun. Tamam? Wa dhahaba al-Malikiyyah wal Hanafiyyah ila inqad al-bai'i biha ay bil mu'athah. Ha tu kembali kepada mu'athah fil haqiri wa ghairihi. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi kata terangkat jual beli dengan mu'athah walaupun benda kecil ataupun benda tak kecil pun. Hatta kalau beli kereta pun tak ada ijab qabul pun sah. Dalam mazhab Maliki dengan Abu Hanifah. Dalam kitab disebut. Tamam? Dan kemudian ada bincangan panjang bawah tu berkenaan dengan baik mu'athah, ni kita bincang esok lah. Ni panjang lebar. Cuma nak beritahu kata apa? Yang haram dalam mazhab, yang dilarang oleh syarak, ada 3 sebab. Imma li mafsadatin qafiyah ataupun zahirah, wa imma li madarratin qafiyah ataupun zahirah, wa imma li qalalin fi tahsilih. Cuba tengok. Syarak menghalang untuk kita ni mendapatkan apa ni, dilarang dalam syarak satu perkara tadi. Sama ada perkara tadi ada mafsadah. Sama ada mafsadah tadi jelas kita nampak ataupun kita tak nampak. Mafsadah tahu no? Benda yang kerosakan yang akan berlaku. Yang kedua, syarak akan menghalang daripada kita mengambil sesuatu kalau ada mudarat. Sama ada mudarat tu kita nampak ataupun kita tak nampak. Ataupun berlaku khalal, maksudnya berlaku cara tak kena dalam mengambil harta tersebut. Yang tu diharamkan oleh syarak. Maksudnya perkara yang diharamkan syarak sama ada dengan sebab-sebab ni tadi. Faham? Jadi syarak tak akan halang satu perkara kepada kita untuk lakukan. Maksudnya pengharaman dalam syarak mesti ada kebaikan untuk umat. Mesti. Sama ada kita tahu, kita tak tahu, tu bukan dia punya pembahasan dia. Nah, macam daging babi, tidak boleh makan. Kalaupun kita tak tahu apa dia sebab dia. Contoh. Maka disebabkan syarak menghalang, sudah pasti ada dalam satu-satu dia tadi. Sama ada mungkin dia ada mafsadah, sama ada mungkin dia akan berlaku mudarat. Nah, akan jadi mudarat. Tamam? Ataupun khalal fi tahsilih. Khalal fi tahsilih tadi mungkin dah terkeluar dah. Sama ada dua, ada mafsadah dengan ada mudarat. Dan hampir kepada mudarat. Kerana ada mudarat pada makan daging babi. Tapi hakikatnya kalau kata kita tak tahu, kita kata apa? Kerana syarak larang. Itu je. Kenapa kamu tak zina? Kerana syarak larang. Kenapa kamu tak boleh makan babi? Kerana syarak larang. Kenapa tak boleh makan minum arak? Kerana syarak larang. Kenapa tak boleh curi? Kerana syarak larang. Tapi larangan tadi sebabkan apa? Kerana tadi salah satu dia. Faham? Itu sebabnya. Penting ni. Yang ni khulasah Al-Imam Jurdani ni sangat penting. Kerana dia faqih. Dia ada karang kitab Fathul Alam, Mursyidul Anam, dan dia ada syarah Fathul Alam, dan dia ada syarah ringkas bagi Fathul Alam, bagi Mursyidul Anam. Dia ada 2 syarah bagi Mursyidul Anam. Imam Jurdani dia karang matan Mursyidul Anam. Nah, kemudian dia syarahkan Mursyidul Anam 2 kitab. Tamam? Satu kitab kecil, satu kitab syarah besar. Dia 2 syarah bagi kitab dia sendiri. Ini Imam Jurdani rahimahullah ta'ala. Tamam? InsyaAllah esok kita akan sambung. Wa nuqila 'anil Ghazali anna al-harama kullahu qabithun walakin ba'duhu akhbath min ba'd. Tengok. Imam Ghazali kata haram ini semuanya buruk. Tapi sebahagiannya dengan sebahagian lain ada yang lebih buruk daripada yang satu lagi. Maksudnya kalau kata letak dalam satu mizan, haram ni semuanya qabith. Nah, tapi kalau ditimbang
Dia ada yang lebih buruk daripada yang satu lagi. Tapi haram semuanya. Maksudnya dia tak duduk dalam satu tabaqah. Haram pun ada banyak tabaqah dia. Tamam? Ini dia akan sebut. Esok dia bagi contoh dia. Sonok kitab Imam Jurdani ni, benda ni payah perbincangan dia. Kadang-kadang benda dia bukan benda halus, benda-benda yang halus sebenarnya, tapi dia bincang jadi mudah. Kitab ni dia jadi bincang dia jadi macam ni yang banyak. Jadi mudah perbincangan dia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salat as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.